Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, hari ini saya nak buat satu lagi review berkenaan dengan video terbaru dari saudara Lepat. Okey, video ni baru dikeluarkan pada Disember 2 hari bulan. Sekarang sudah 6,308 view lah setakat waktu ini kan. Jadi saya ambil kesempatan dengan video ini untuk belajar dengan saudara Lepat. Okey, kita terus kepada video yang terbaru ini. Okey, dia ni kosong. Kosong. Dah, kita sambung. Sekali lagi lah. Tak dah hurai tadi pun. Okey, dia ni pula. Dan ni dah macam-macam dah ada. Dia. Okey, dia ni yang kosong ni. Yang kosong tadi. Kepala dia kosong. Dia cerdik, dia tak mana tahu. Dia kata aku nak pergi mengaji ilmu mengenai Allah. So dalam kepala aku harus kosong. Aku mai, dia mai. Dalam kepala dia tak boleh ada, dalam kepala dia ni tak boleh ada bab fiqh. Tak boleh ada bab usul. Kosong dulu. Tak boleh ada bab tasawuf. Tak boleh ada. Contoh dia di pergi kedai, dia dah minum kopi. Kopi O. Dia dah order kopi O. Tiba-tiba dia duk alit. Lepas tu dia kata, buat main ayat kosong kan? Dia minta dia satu ayat kosong. Buat main ayat kosong kan? Masalah dia ambil ayat kosong tu, dia campur dalam gelas cawan kopi O tadi. Lama tak menukis cawan kopi O tadi. Bila dia campur dalam cawan kopi O tadi, bekas-bekas kopi O tu ada lagi. Dia campur dalam cawan ni, bekas. Setelah air kopi diminum, ada bekas dia. Ada bekas sikit dah. Air suam. Air suam ni, dia tuang masuk dalam bekas ni. Sedangkan dalam bekas ni ada lagi. Ada lagi sikit kopi O. Air ni tak akan jadi seperti air suam ni. Air kosong ni. Dia akan jadi kelabu. Dia tak akan jadi. Bila dia nak minum, dia tak boleh komplain. Awak air jadi macam ni. Awak warna lain. Aku minta air pun. Tuan, sebab tuan dah campur dalam bekas yang telah pun ada. So, begitulah nak mengaji ilmu makrifah ni. Pertama, kosong. Jangan bawa ilmu-ilmu apa sekalipun. Dengan kosong itulah kita bertanya. Yang pertama sekali, iaitu asas di dalam agama ni apa? Ramai cakap solat. Tak mau bangkang. Lepas tak bangkang dah ni. Solat lah. Okey, baik tuan-tuan. Apa maksud dekat sini yang berkenaan dengan kosong? Ini membawa maksud dia bercerita tentang akal. Kosongkan apa? Ya, maksudnya kosongkan akal ke, ilmu ke, hati ke, kosongkan apa? Jadi itu persoalan dia. Kalau nak kosong apa ya? Okey. Jadi ini memang teknik biasalah kalau orang yang nak bincang tentang hakikat makrifat ni. Dia suruh kita downkan otak kita dulu untuk terima dia. Kita kena kosongkan untuk terima, maknanya kita buang dulu. Jangan ambil sampel kalau kita dah belajar fiqh, tauhid apa semua. Jadi benda baru ni kita jangan kaitkan dengan yang kita dah belajar. Tu maksud yang dia kata kosong ni kan. Sebab dia tak ada kaitan. Baiklah. Saya nak tunjukkan beberapa video berkenaan dengan akal ni ya.
kita cuba tengok satu video sedikit untuk bantu apa maksud kosongkan akal ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita cuba tengoklah apa Ustaz Nodros ni katakan tentang akal. Jadi ini satu pembentangan kertas kerja dia lah yang dimuat naikkan ke pasukan YouTube dia, Sidang Kalam. Jadi kita tengok. Memandang rendah perbuatan berfikir dan mengkaji. Ilmu hanya boleh datang dari imam maksum, guru yang sudah kenal diri. Betul tak? Jangan pikir-pikir sangat. Jangan guna akal. Akal ni hijab untuk mengenal Tuhan. Baguslah. Dia bodohkan kita dulu. Kemudian baru dia masukkan racun dia. Stupefaction of society. Memperbodohkan masyarakat. Jangan guna akal. Dan akal ni tengok. Orang berakal ni semua bergaduh sana sini. Berdebat sana, berdebat sini. Kan? Yang penting kita jumpa wali, pegang wali. Tabaruk dengan wali, kita akan selamat. Cari imam maksum. Ini semua Imam Ghazali sebut ni. Imam Ghazali sebut, pada zaman dia dah orang cari Ahlul Bait. Semua malas guna akal, malas cari ilmu, cari Ahlul Bait Nabi SAW untuk pegang, masuk syurga. Cari imam maksum. Tapi bala malas. Cari ilmu tak nak. Okey? Okey, itu dia tuan-tuan. Berkenaan dengan akal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan, kita tengok sedikit lagi sedutan dari Ustaz Nodros semasa pembentangan satu seminar khusus rumusan isu akidah semasa. Baiklah, kita teruskan. Itulah ciri batiniah. Apa tu? Golongan batiniah mendakwa bahawa puncak kejahilan manusia adalah dia menjadikan akal dia sebagai hakim. Ini batiniah kata. Dia kata puncak kejahilan adalah apabila manusia menjadikan akalnya sebagai hakim. Sedangkan akal mereka itu kurang dan saling bercanggahan dengan satu sama lain. Wa i'raduhum 'anil ittiba'i wat talaqqi min asfiya'illah wa immatu wa autad ardh. Dan puncak kejahilan juga adalah ketidakmahuan manusia untuk mengambil ilmu daripada asfiya'illah wa immati, imam-imam, wali-wali, arif billah dan pasak-pasak bumi. Ini kata-kata siapa? Batiniah. Batiniah kata jangan ikut akal, ikut imam, ikut wali, ikut arif billah. Ini yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tuan-tuan nampak tak kenapa lepak cakap macam tu kan? Ini memang metod dia. Ini memang metod kepada kumpulan-kumpulan ni lah. Jadi sebab dia kata kalau kita pakai akal, kita tak boleh terima apa yang dia maksudkan tu, aliran ajaran-ajaran kepada semua penyampai-penyampai seperti dia lah. Ini perkataan biasalah, bukan saja saudara lepat ni, malahan semua yang melibatkan diri dalam benda-benda ni. Dia akan tolak akal dulu ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita teruskan apa yang lepat cuba sampaikan lagi. Seterusnya kita dengar ya. Awak nak saksi atas Allah, awak nak saksi atas Rasulullah, iaitu Muhammad. So, sekarang ni, bila kita dengar dari ustaz-ustaz yang balik Tanah Arab maupun ustaz-ustaz yang ada kot ni, yang diajak oleh ustaz atas ustaz, syekh atas syekh, apa semualah, peringkat. Dia ni mengaji dengan dia ni, di sini, di tempat ni, di sini mengembara. Dia ni mengaji di sini, di tempat ni, membukti yang dia telah mengembara. Dia ni mengaji sini, di sini. Semua ni sama, dia ada dia punya track dia. Guru atas guru, guru atas guru. So hari ni bila kita kata tak, bukan nak cari sebab musabab. Sebab apa ustaz ni boleh jadi ustaz? Sebab dia macam ni. Kita nak cari asbab.
Kalau kata benda tu, semua yang mereka cerita dalam hal agama ni, datang daripada Allah. Yang tak bestnya, tang sini. Jangan buat tali padam pula. Yang tak bestnya, Allah masih wujud dan ada. Yang tak bestnya tak mana? Bukan sebab Allah tu wujud dan ada. Yang tak bestnya, ustaz yang bawa cerita atas cerita ni adalah rapat dah. Ustaz yang bawa cerita ni daripada ni guru saya. Guru ada lagi tak? Guru dah meninggal dah. Guru ni kata guru siapa? Saya mengaji ni, guru saya nama ni Tok Ayah Arifin bin Ali. Dia ngaji dengan siapa? Abu bin Hasan. Ni siapa? Kiai Haji Saleh. Kiai Haji Saleh ngaji dengan siapa? Ni Tuan Guru Haji Fazil Bentan. Macam-macam lah. Ini dipanggil wasilah. Ada setengah orang yang mengaji pula, dia mengikut wasitah. So hari ni bila kita nak bersembang, mereka ni semua dah tak ada. With all due respect, we all memang terima kasih banyak kat mereka ni. Memang terima kasih. Sebab mereka ni memperkenalkan kewujudan yang wujud. Mereka ni. Mereka ni iaitu cabang-cabang yang membawa ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Mereka mencerita, dia kata saya nak cerita benda ni. Yang pertama tuan. Okey, tu dia tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia cubakan menerangkan apa itu guru lah. Guru. Ada guru yang mengajar ilmu tasawuf ni, hakikat marifat. Dan guru-guru yang ni, walaupun tak sebut, kita tahulah yang ni dia sebut guru fiqh lah, yang seperti selalu dia sebut lah. Jadi kita tengok sedikit sedutan daripada Ustaz Nodarus. Baiklah tuan-tuan, kita tengokkan sedutan Nodarus. Kita buat kajian. Okey. Nah, masukkan abjad, masukkan nombor dalam tafsir. Baik. Kemudian membatal dan meremehkan zahir agama dan ulama zahir serta menganggap diri sebagai golongan atasan dalam hierarki kerohanian. Awak kalau baca buku Hakikat Insan, dekat dia punya disclaimer kat depan sekali tu, kata jangan buka ilmu ni kepada ulama-ulama syariat. Kerana mereka ni bermata ikan kering. Mata ikan kering, maksudnya mata yang tak boleh nampak jauh, kan? Mata yang lembab lah. Ni dia suka buat hierarki. Oh, ini orang awam je, kita orang tahap lain. Itu je dah bukan tasawuf. Betul tak? Itu saja dah bukan akhlak. Itu saja dah bukan tazkiyah. Orang yang benar-benar nak melalui jalan kerohanian, nak menyucikan diri, perkara pertama dia akan buat adalah dia akan hentam diri dia dulu. Betul tak? Ni tak bagi-bagi manusia. Oh, ni belum fana lagi. Tengok muka cahaya tak tegang sangat ni. Kan? Ini hati dia, astaghfirullahalazim. Saya boleh hidu hati dia daripada jauh, kan? Dia play all these stupid games. Okay? Setakat untuk merendahkan orang lain dan meninggikan diri mereka. Next. Okey tuan-tuan, itu sedikit dari Ustaz Nodarus. Okey tuan-tuan, kita sedikit lagi sambungan daripada pembentangan yang sama oleh Ustaz Nodarus. Apa strategi mereka? Pertama sekali, az-zaraqu wa tafarrusu. Iaitu buru dan kenal pasti. Mereka nak rekrut orang ni, dia ada tahap-tahapan dia. Dia ni very licik. Diorang ni patut jadi spy. Patut join SB. Betul, golongan batu ni patut join SB. Sebab teknik mereka adalah teknik SB untuk menyelundup masuk dalam kawasan musuh. Betul tak? SB bukan buat benda tu. Nak masuk drug kartel, dia kena berlakon sebagai abang besar. Betul tak? Padahal dia SB. So, Batiniah dah mula dengan strategi ni. Cari tanah subur dan jauhi yang tidak. Dia akan ajar, tengok orang ni, dia ni jenis boleh makan ke tak boleh makan. Kalau tak boleh makan, jangan buang masa dengan dia. Ni tanah yang tak subur, jangan kau pergi tanam benih di situ. Okay? Khususnya orang-orang yang suka berdebat dan berjidal, dia akan cabut lari macam tikus. Sebab tu, saya nak kata, kekuatan berhujah adalah kekuatan besar umat Islam. Itu kekuatan antara kekuatan para Nabi-Nabi Allah. Tapi orang salah faham kata, oh degil ni mamak ni kan. Asyik nak bergaduh je. Bukan bergaduh. Orang suka hentam kita sebab apa? Hari ni umat Islam bila kena hentam, kita tak tahu nak jawab macam mana. Tapi kalau kita boleh jawab balik, orang jadi takut nak hentam kita. Kekuatan lidah ni kadang-kadang lebih kuat daripada kekuatan pedang. Okay, so dia kata orang yang jenis suka berdebat ni, jangan buang masa dengan mereka. Don't waste your time with them. Licik bermain dengan lafaz. Dia akan main-main dengan
Okey tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey tuan, kita sambung balik. Dekat sini tadi kan dia cuba untuk uh, meng, membahagi-bahagikan ustaz, bukan ustaz, apa dia tu, guru-guru dia. Maksud daripada mana cerita tu sampai kan. Jadi dia kata orang ni jenis macam ni, jenis yang tak samalah dengan aliran dia. Kita sambung sedikit apa yang lagi yang dia cuba sampaikan. Cabang-cabang yang membawa ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Dia pun mencerita, dia kata saya nak cerita benda ni. Yang pertama tuan, kena ada diri lah. Wujud artinya ada. Jadi dia proses sifat 20, dia proses sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada kat kita tu, maka awak tiada pula. Mau sedang lah. Tadi cerita ada. Dia tanya hak siapa ni sebenarnya bila ada proses hayat tubuh badan. Otak kita berkaitan dengan ilmu, samak berkaitan dengan pendengaran, basar berkaitan dengan penglihatan. Itu yang dia ada sebut dalam surah 17 ayat 36. Okey tuan-tuan, saya tunjukkan surah itu. Jadi inilah surah yang dia maksudkan ya. Janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukan. Okey, kita teruskan apa cerita dia. Ilmu samak basar, dia bercerita tentang qauli fi'li qalbi. Semua ada di sini. Dia ada takluk dia penglihatan, pengetahuan, pendengaran dan pengetahuan. Pendengaran, penglihatan, pengetahuan. Dia ada cerita tentang sini. Surah 17 ayat 36. So yang kita Ni dia surah dia. 17:36. Tapi cuba kita tengok ayat sebelum. Dia berkenaan sukatan dan timbang. Okey, apa kita boleh kaitkan sukatan ni juga dan timbangan ni? Apa yang kita masukkan dalam sukatan, bekas, dan timbangan. Makna timbangan ni berat dia. Okey. Jadi boleh tak kita cakap sukatan ni otak kita, timbangan ni akal kita? Boleh tak? Maknanya kita jangan menipu. Yalah, mengenai sukatan ni kan, mana tipu akal kita dan tipu pertimbangan kita ni. Dan kita baca sepenuhnya. Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat, dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Yang demikian itu baik. Dalam kurungan kesannya kepada kamu di dunia dan sebaik-baiknya kesudahan. Okey. Jadi kalau kita buang akal, kan? Jadi pertimbangan kita, makna sukatan ni kepada yang menyukat ni kan. Jadi kata kita ambil ini otak kita dan ini akal kita kan. Jadi kat sini keputusan yang kita nak buat. Makna kita diminta sempurnakanlah. Makna kita apa pun mesti apa-apa sebelum kita buat keputusan, ilmu tu kena ada banyak lah kan. Bukan kita kena belajar tasawuf kita pergi kosongkan. Makna kita jangan kaitkan dengan mana-mana ilmu sebelum tu yang kita belajar dah. Mana mungkin kan. Sebab apa? Dia nak sekarang ni lepas mengatakan kita akan buat pertimbangan lain. Sebab kita tak ada kaitan dengan apa yang kita belajar hukum hakam yang sebelum tu. Sebab dia kata kosongkan. Jadi macam mana kita nak buat pertimbangan tentang ilmu yang engkau cuba tunjukkan ni? Baiklah, kita ambil ayat seterusnya.
Janganlah engkau berjalan dengan muka bumi ini dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Macam mana tuan? Kalau dekat sini, apa maksud dia ni? 3 ayat ni serangkai ni kan? Ni kan kalau kita fail dekat sini, kita sudah menipu akal kita, anggota kita ditipu, dan akhirnya kita berjalan berlagak sombong. Kita berlagak sombong atas muka bumi ini. Kalau kita tidak, yang pertama ni, sempurnakan sukatan ni. Okey, kita ambil sukatan ni makna bekas, kan? Tempurung ke apa ke, ini bab sukatan. Tapi kalau pada diri kita, cuba kita tukar. Ini otak, kan? Ni otak menyukat ni, alat menyukat ni, kan? Ni sukatan. Makna yang masuk sukatan mata pelajaran yang masuk dalam ni, dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Mana mungkin kita kena tolak dulu, kosongkan dulu apa yang kita tahu, ataupun kita tak mau belajar dulu apa basic agama, dan terus nak loncat pergi ke yang dia claim hakikat mengenal diri ni. Jadi kita tengok ayat seterusnya ni pun kita dah nampak lah. Ini hasil dia sebenarnya. Ini dia. Inilah hasil dia yang apabila gagal sukatan ni, jadi anggota-anggota ini semua gagal, dan akhirnya inilah dia jadi kepada yang cuba menafikan tentang akal ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tuan, kita sambung lagi satu lagi potongan ayat yang diambil oleh Lepat. Kita teruskan. Surah 6 ayat 116, iaitu bersangka-sangka, iaitu mengikuti yang ramai di atas muka bumi ini, iaitu mereka mudah disesatkan, iaitu dari jalan Allah. Faham balik? Mereka mudah disesatkan dari jalan Allah, sebab Allah tu nak kenal dia, kenal diri. Bukan duduk atas ilmu yang ramai, bukan kenal. Jadi ini ayat ya. Bismillah. Dan jika kamu menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkan kamu di jalan Allah. Tiadalah yang mereka tuntut melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Lepat mengatakan, mana tadi? Yang ini, yang sebelah sini, yang ni semua kita ikutan saja. Sangka-sangkaan je. Yang betul ni Tok Guru dia. Yang sebelah sini. Tok Guru dia yang betul. Yang lain ni ikut-ikutan dia. Dia punya cakap ni. Okey Dan dia kata, okey. Jadi kita tengok ayat sebelumnya. Dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu. Okey, dalam kurungan ni. Al-Quran meliputi hukum-hukum dan janji-janjinya dengan benar dan adil. Tiada siapa yang dapat mengubah ketentuan ke sesuatu pun dari kalimah-kalimah, dan dialah yang sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Okey. Dan ayat selepasnya, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang
lebih mengetahui dan siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi lepas nak beritahu tadi, kebanyakannya maknanya apa yang dia cakap yang lain tu macam sesat lah. Okay. Apa sejarah-sejarah hadis riwayat dia ni, hadis riwayat dah sebenar dirinya. Dia sendiri tidak mengenal Allah Ta'ala. Maka dia di dalam surah 116, iaitu bersangka-sangka, iaitu mengikuti yang ramai. Maknanya dia cakap kita ni ikut yang orang-orang yang bersangka-sangka. Makna yang Ustaz ni apa yang kita belajar selama ni sangka-sangka. Dia tak sangka. Orang lain sangka-sangka Di atas muka bumi ni, iaitu mereka mudah disesatkan, iaitu dari jalan Allah. Faham balik? Mereka mudah disesatkan. Makna kat luar tu yang kalau bukan daripada dia ni mudah disesatkan. Makna kalau kita tak ikut dia ataupun tak belajar apa yang macam dia belajar, kita ni mudah disesatkan. Disesatkan dari jalan Allah, sebab Allah tu nak kenal diri. Bukan duduk atas ilmu yang ramai, bukan kenal apa sejarah-sejarah. Hadis riwayat dia ni, hadis riwayat dak mengenal diri. Bermakna keadilan dekat sini cantik. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan faham tak apa dia cakap ni? Tuan-tuan faham tak apa dia cakap ni? Cuba baca ayat ni yang pertama, sebelum ayat ni. Dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu. Makna ni Al-Quran meliputi hukum-hukum dan janji-janjinya dengan benar dan adil. Dan tidak siapa dapat mengubah sesuatu dari kalimah-kalimahnya. Dan dialah yang sentiasa mendengar dan... Apa lepas kata kat sini? Iaitu kalau mudah disesatkan, iaitu dari jalan Allah. Faham balik? Okay. Mereka mudah disesatkan dari jalan Allah, sebab Allah tu nak kenal diri. Bukan kenal duduk diri atas ilmu yang ramai, bukan kenal apa sejarah-sejarah. Hadis riwayat dia ni, hadis riwayat dak mengenal diri. Bermakna keadilan apa ni? Apa dia cakap ni? Bukan hadis, bukan yang riwayat-riwayat. Apa maksud ni? Apa yang dia maksudkan ni? kenal diri. Bukan duduk atas ilmu yang ramai, bukan kenal bukan duduk atas ilmu yang ramai. Apa maksud dia ilmu yang ramai ni? Yang tadi tu lah. Ustaz-ustaz yang sebelah sini ni. Ni. Yang Majlis Fiqah apa semua kan. Sekarang dia cakap bukan ilmu yang ramai ni. Yang mengenal diri ni yang betul ni. Tapi apa ayat ni cakap kan? Beza tak dengan dia punya cakap? Padahal dia petik ni ayat yang dekat ni je. Dia pun dah bersangkaan semata-mata. Astaghfirullahalazim. apa sejarah-sejarah. Hadis riwayat dia ni, hadis riwayat dak mengenal diri. Bermakna tu confirm lah. Hadis-hadis tu dak. Yang ilmu yang daripada ustaz-ustaz yang ramai tadi dak. Bukan. Yang dia ni yang betul sekali. keadilan dekat sini cantik, iaitu kalau buta huruf, kalau buta biji mata, kalau buta pendengaran, kalau apa ni sekalipun tetap boleh mengaji, asal jangan buta mata hati untuk melihat. Tak tahulah dia cakap pasal diri dia ke apa kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik tuan-tuan, kita sambung sedikit lagi apa yang saya nak sampaikan dalam apa penggunaan ayat Al-Quran. Jadi ini dari sudut menggunakan ayat Al-Quran ya. Okey, kita cerita strategi batiniah.
Bagi siapa yang datang nak dengar ceramah, awak silap lah. Ni pembentangan. Okey. So saya akan masukkan sebanyak fakta yang saya boleh. Kita tak tahu bila kita akan bertemu lagi, ya. Apa-apa pun akan terakam. Awak tak clear balik boleh tengok lagi. Baik, apa strategi mereka? Pertama sekali, az-zaraqu wat tafarrusu. Iaitu buru dan kenal pasti. Mereka nak rekrut orang ni, dia ada tahap-tahapan dia. Dia ni very licik. Diorang ni patut jadi spy. Patut join SB. Betul, golongan batu ni patut join SB. Sebab teknik mereka adalah teknik SB untuk menyelundup masuk dalam kawasan musuh. Betul tak? SB bukan buat benda tu. Nak masuk drug kartel, dia kena berlakon sebagai abang besar. Betul tak? Jenis boleh makan ke tak boleh makan? Kalau tak boleh makan, jangan buang masa dengan dia. Ni tanah yang tak subur, jangan kau pergi tanam benih di situ. Okey? Khususnya orang-orang yang suka berdebat dan berjidal, dia akan cabut lari macam tikus. Sebab tu, saya nak kata, kekuatan berhujah adalah kekuatan besar umat Islam. Itu kekuatan antara kekuatan para Nabi-Nabi Allah. Tapi orang salah faham kata, oh degil ni mamak ni kan. Asyik nak bergaduh je. Bukan bergaduh. Orang suka hentam kita sebab apa? Hari ni umat Islam bila kena hentam, kita tak tahu nak jawab macam mana. Tapi kalau kita boleh jawab balik, orang jadi takut nak hentam kita. Kekuatan lidah ni kadang-kadang lebih kuat daripada kekuatan pedang. Okay, so dia kata orang yang jenis suka berdebat ni, jangan buang masa dengan mereka. Don't waste your time with them. Licik bermain dengan lafaz. Dia akan main-main dengan lafaz. Dia akan cari satu perkataan azab. Bro, you cuba tengok azab ni. Azab ni. Okay, sorry. Azab ni kan. Azab ni kalau kita tengok dari segi akar dia, Ain Zalba. Ain Zalba ni kalau kita tengok kamus, dia bermaksud kelazatan tau. Okay, you fikir-fikir sendiri ya. I balik dulu. Assalamualaikum. Okey, itu maaf tadi saya dah terkedepan sangat. Okey, tuan-tuan, kita sambung lagi satu perbentangan dari Ustaz Nodirus. Yang kedua, ciri batiniyah. An yahtala li ibtalil mudrik athani min madarikil haqqi wa huwa zawahirul Quran. Batiniyah berusaha untuk menghancurkan saluran ilmu yang kedua, yang paling utama. Apakah saluran ilmu yang paling utama, yang nombor dua utama? Adalah zahir ayat-ayat Al-Quran. Selepas mereka menghentam akal tadi, akal ni, jangan pakai akal sangat, nanti sesat. Biasa kita dengar. Saya pun tak tahu mana datang kata-kata seperti ini. Berpunca daripada mana sebenarnya? Al-Quran tidak ada, sunnah Nabi tidak ada, tetapi inilah zikir orang Melayu. Tak kira di Singapura, tak kira di Indonesia, tak kira di Malaysia. Jangan guna akal, nanti sesat. Sedangkan dalam Al-Quran, dia terbalik. Tak guna akal lah yang akan jadi sesat. Kalau lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Apa ashabul jahim kata? Ashabus sa'ir kata, kalaulah kat dunia dulu kami mendengar dan kami berakal, kami berfikir, kami tak akan tergolong dalam golongan ahli neraka. Terbalik dalam Al-Quran. Tetapi orang Melayu, jangan fikir-fikir nanti sesat. Itulah sebenarnya yang telah banyak menyesatkan kita. Kenyataan-kenyataan seperti itu. Jadi Imam Ghazali sedang mengkritik itu. Dia kata di sini, golongan batiniyah selepas menghentam akal, dia hentam zahir Al-Quran pula. Kata akal kamu ni tak boleh percaya. Kemudian apa yang nombor dua tak boleh kita percaya? Zahir Al-Quran itu. Yang faham zahir ni orang awam je. Dan apa yang difahami secara zahir ni adalah orang-orang bodoh yang faham macam tu. Orang-orang tahap tinggi memahami selain yang difahami oleh orang awam. Ini racun yang paling berbahaya sekali. Bila racun ini masuk ke dalam masyarakat, apa sahaja menjadi halal, apa sahaja boleh menjadi haram. Bergantung kepada guru yang diikut itu. Sebab guru kata apa? Aku sudah dapat makrifat, aku ada hubungan terus dengan Tuhan, aku faham Al-Quran, hang baca zahir Quran pun bukan itu makna dia, hang salah faham. Kamu salah faham. Tafsir Isyari. Kita tak ada masalah dengan tafsir Isyari. Ini syarat-syarat dia. Baik. Ciri tafsir batini pula adalah makna batin dia menyanggahi yang zahir dan mesti bawa falsafah wahdatul wujud. Dia tak boleh lekang daripada falsafah wahdatul wujud. Mesti ada. Kalau cari akan ada. Bagi yang pakar dia nampak walaupun halus.
Ini dia nak bawa wahdatul wujud ni. Memisahkan perkataan dari maknanya, memisahkan ad-dal daripada al-madlul. Tidak menghormati tata bahasa Arab. Macam tadi itulah. Qul huwa, huwa tu dia kata mesti merujuk kepada sesuatu yang datang sebelum. Dia tidak boleh merujuk kepada sesuatu yang datang kemudian. Ini dikatakan oleh Abdul Karim Al-Jili, huwa. Jadi huwa tu merujuk kepada apa? Dhamir mustatir anta, dhamir mukhatab tu anta. Ini nahu siapa ajar dia ni? Tanyalah mana-mana ulama Arab hari ini, pakar-pakar nahu, pakar-pakar tafsir, mereka langgar semua. Mereka langgar pakar bahasa, pakar tafsir, pakar tasawuf pun mereka langgar juga. Pakar ihsan, pakar fiqah, langgar semua. Dengan topeng apa? Dengan alasan apa? Kami orang khawasul khawas. Kami boleh langgar siapa kami nak langgar. Kenapa umat Islam memberikan mereka mandat sebegitu besar sampai mereka boleh langgar semua disiplin ilmu? Dan kita jadi takut nak cabar, nak kritik. Ini salah ni. Entah siapa nak kata dia salah. Dia wali besar, arif billah, entah siapa. Habis, akal shutdown, tutup mati akal. Yang dibawa adalah authority, ulama. Dia ulama, entah siapa. Dia ulama, entah siapa. Bila dibawa Syekh Ali Gum'ah pun kata, alah Syekh Ali Gum'ah aja. Nampak, direndahkan pula. Ulama kerana tidak selari dengan aliran yang beliau persetujui. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tuan, kita sedikit lagi sebelum kita masuk bahagian terakhir, kita tengok dulu apa yang dia cuba sampaikan lagi sekali. Itu saja. Dia diajar untuk itu. Di atas dasar kesedaran ni, dia tak boleh kongsi dengan yang ramai. Sebab yang ramai ni kita cerita, apa ada dengan yang ramai ni? Bila dia tak main lagu ni, kosong lagu. Dia kata apa? Yang dia already tahu kesedaran daripada guru-guru daripada kawasan ini tak boleh nak bagi tahu orang-orang kat sini. Ya, tu yang maksud rahsia dia lah. Dia tak main kosong lagu ni. Dia tak main kosong lagu ni. Dia main dengan hak tadi kita cerita. Ilmu ni ustaz ni ajak, ni ajak. Dia main dengan yang tu. Mana dia? Batang dia. Cantik lah. Okey, dia main dengan pok-pok ni. Cabang-cabang ni. Ilmu-ilmu satu pada yang ramai. Ilmu-ilmu yang ramai di atas muka bumi ni. Kalau awak ikut mereka yang ramai di atas muka bumi. Contoh dia, kita pergi. Hai, keluar asal sikit. Yang ramai, okey. Maka yang ramai ni surah. Ni tadi sambungan daripada surah tadi. Jadi dia kata yang kita belajar ni yang ramai-ramai ni lah. Okey. Tuan-tuan, kita sedikit sambung lagi tentang guru. Tengok apa dia cakap. Satu cabang guru ni mencerita tentang perihal diri. Awak datang nak mengaji. Okay, dengar. Dia kata awak datang nak mengaji. Guru tak tanya ada degree tak ada degree dah. Okay. Guru tak tanya ada degree atau tak ada degree. Maksudnya guru tak tanya background kita lah. Kalau kita nak pergi mengaji. Tengok. Kalau yang lain nak mengajar, nak bincang, dia introduce. Saya ada universiti ni, saya ada universiti ni, saya di sini sebelum ni mengaji. Sekarang ni dia kata yang sini bila nak mengajar, dia tanya, dia bagi tahu degree dia apa ni semua mah. Tapi tadi yang dekat sini dia tanya kalau kita nak belajar dengan orang ni tak tanya kita background apa. Ini dua benda yang berasingan. Dia cuba nampakkan yang sini ni teruk lah. Serba-serbi teruk sebelah sini. Ini tok-tok guru dia ni semua baik. Okey. Di sini mengaji sini dan saya ada sertifikat ni, degree apa semua. Dia ada label lain. Dia introduce dia melalui kewujudan dia dan ilmu dia. Tadi yang sebelah sini berkenaan pelajar. Tiba-tiba dia buka pasal mengajar. Guru yang mengajar.
Dia nak mengetahui, cuma dia konon dia nak beritahu guru ni tak ada degree lah. Tak ada ni semua tak ada sekolah punya. Yang ni semua belagak semua. Dia orang ni semua belagak ni. Tak guna punya ni. Yang ni belah sini. Bolehlah sembang, tapi kena duduk di medan sini lah, duduk di kawasan yang sama. Tapi kawasan ni, guru-guru ni tadi, dia mencerita yang dia sendiri pun tak ada. Yang wakil, yang dia kata sebelum dia ngaji ni dengan guru ni, dia ni pun aku tak ada. Lah. Sekarang, tuan-tuan dah faham tak? Sebab dia kata guru dia pun tak tahu benda. Dia kata guru ni pun tak tahu benda, guru ni pun tak tahu benda, tak ada bahan yang nak buat reference. Yang sebelah sini semua tak betul dan dia yang tak ada reference ni betul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik tuan-tuan, ini bahagian terakhir video saya. Jadi kita dengar apa Ustaz Naqdurus kata dalam perbentangan dia. Kemudian banyak doktrin rahsia. Duduklah dengan mereka. Kalau kamu nak tahu rahsia ni, jumpalah nanti. Dia suka guna kata rahsia. Sebab rahsia ni sangat memancing manusia. Manusia suka rahsia. Siapa tak suka rahsia dekat sini? Sebab apa? Rahsia ni, rahsia adalah kuasa. Awak tahu rahsia, awak berkuasa. Betul? Awak tahu. Okey. Ini kita sambung lagi satu video. So apa yang Prof. Al-Akhtas nak sampaikan? Dia kata dekat sini, kalau kita tengok doktrin tertinggi Sufi, senang kata dia merujuk kepada wahdatul wujud. Dan kamu bandingkan dengan falsafah ataupun ajaran Advaita Vedanta Hindu. Dia kata tak perlu lagi nak buang masa reconcile. Sebab apa? They already saw eye to eye. Maksud dia lebih kurang sama. Soalan dia macam ni. Macam mana sesuatu yang sebahagian orang Sufi dakwa makam makrifah tertinggi sekali ada dengan orang Hindu Advaita Vedanta hari ini, tapi tak ada daripada Al-Quran dan Sunnah. Ada jelas dalam Advaita Vedanta, tapi kenapa tak ada jelas dalam Quran? Mereka akan kata sebenarnya ada dalam Quran dan Sunnah, tapi tak jelas. Kenapa? Kenapa bila bercerita tentang hakikat tertinggi jelas dalam Quran? Mereka akan kata sebenarnya ada dalam Quran dan Sunnah, tapi tak jelas. Kenapa? Kenapa bila bercerita tentang hakikat tertinggi tak jelas? Kenapa Allah dan Nabi kaburkan? Nah, ini persoalan-persoalan besar yang kita harus tanya kepada mereka. Next. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan, inilah penghujung video saya hari ini. Jadi untuk tuan-tuan nak pastikan apa yang saya cakap ni, tuan-tuan boleh pergilah setiap video-video yang saya petik tadi, tonton terus daripada video-video tu. Nanti nampak, kalau tuan-tuan tak pergi, nanti tuan-tuan tak nampak sepenuhnya apa yang saudara dapat cuba sampaikan dan apa yang Ustaz Naqdurus cuba sampaikan. Jadi saya minta tuan-tuan tontonlah video kedua-dua orang ni berkenaan dengan mengenal diri ini. Baiklah. Jadi yang terakhir saya nak tunjukkan sedikit yang menjadi menarik perhatian saya, dan saya nak tunjuk pada tuan-tuan. Okey. Lambat pula. Okey. Okey. Tuan-tuan tengok papan putih tu ya. Cuba tengok papan putih. Berserabut kan. Inilah agaknya lah berserabut dalam kepala dia, dan berserabutlah jika kita cuba memahami apa dia ni cakapkan. Baiklah tuan-tuan, itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.